Okay, sementara tunggu dia tengah berpusing-pusing tu, awak baca dululah muka surat 136. Okay, dia dah rekod dah tu. Okay, Aina dah nampak tak skrin cikgu Aina Syakira? Nampak. Okay, nampak dah. Okay, thank you. Okay, kita akan mula kelas. Jadi sebelum cikgu mula, cikgu nak ingatkan sekali lagi lah. Cikgu akan sambung mengajar kelas hari Sabtu ni sebab cikgu nak cepatkan silibus lah. Sebab kalau awak tengok silibus kita ni sampai 15 silibus 15 topik untuk tingkatan 4. Jadi kita dah berada di bab 8. So 15 tolak 8 ada berapa lagi? Aina? 15 tolak 8 berapa lagi? Ada 7 bab lagi ke? Okey, jadi banyak lagi bab kita. So cikgu nak ingatkan awak lah, siapa-siapa yang tertinggal kelas ke, siapa-siapa yang tak dapat mengikuti ke, maknanya kalau tengok sekali tak faham lagi, awak kena tengok rakaman cikgu lah, kena buka berulang-ulang kali dah. Okey, jadi kita terus kepada 8.3, pertukaran gas dalam manusia. Kita dah belajar tentang mekanisme, cara bagaimana ikan bernafas, katak bernafas, manusia bernafas, serangga bernafas. Dan masih ada lagi pelajar yang belum hantar lagi gambar insang kepada cikgu deh. Yang dah hantar tu cikgu ucapkan terima kasih sebab dia alert dengan arahan dan tugasan cikgu. Sebenarnya apa-apa yang cikgu bagi tugasan itu adalah merupakan penilaian PBD awak. Okay, jadi awak jangan terkejut lah kalau PBD awak dapat 3, dapat 2 sebab awak tak hantar tugasan kepada cikgu. Okay, jadi kita hari ni kita nak tengok, kita nak fokus kepada manusia sahaja. Bagaimana pertukaran gas berlaku dalam manusia. Okay, kita tengok dulu. Apakah maksud tekanan separa? Jadi dalam tajuk pertukaran gas ni, kita tak guna tekanan. Kita akan guna tekanan separa deh. Jadi tekanan separa oksigen dan karbon dioksida adalah resapan gas bergantung kepada perbezaan tekanan separa antara dua kawasan. Maksudnya kita akan guna istilah tekanan separa. Tekanan separa tu ialah tekanan lah, tekanan tinggi, tekanan rendah. Tapi untuk gas ni, awak kena biasakan diri guna perkataan tekanan separa oksigen. Okay, jadi tekanan separa ni bergantung kepada perbezaan tekanan separa antara dua kawasan. Dan masa awak bab 3 itu, awak dah belajar tekanan ni dia daripada tekanan tinggi ke tekanan rendah. Okay, daripada tinggi ke rendah sebab dia kan gas. Gas secara resapan ringkas, awak dah belajar masa bab 3 itu. So gas ni daripada secara resapan ringkas, dia mesti daripada tinggi pergi ke tempat rendah. Maknanya daripada tekanan separa tinggi ke tekanan separa rendah. Jadi daripada tinggi ke rendah ni kita panggil menuruni kecerunan kepekatan. Apa turun cikgu? Sebab dari tempat tinggi dia nak turun ke tempat rendah. Okey, resapan gas berlaku dari kawasan tekanan separa tinggi ke kawasan tekanan separa rendah. So ingatlah sama-sama daripada tinggi ke rendah, tinggi ke rendah. Kita tak guna kepekatan, kita guna untuk gas ni tekanan separa tinggi ke kawasan tekanan separa rendah. Okey, jelas Maknanya daripada tinggi pergi ke rendah. Okey. Yang ni nota daripada buku awak. Cikgu tak akan baca daripada yang nota ni sebab cikgu pun pening tengok banyak sangat. So cikgu akan pergi yang ni. Cikgu buat satu-satu. Dah. Okey, tak apa. Jangan risau yang nota ni. Yang ni cikgu akan beri, cikgu akan snap kepada awak nanti. Okey, kita tengok yang pertama Dalam peparu,
Okay, dalam peparu, darah yang memasuki kapilari peparu mengandungi tekanan separa karbon dioksida tinggi berbanding udara dalam alveolus. Okay, sekali lagi cikgu ulang. Dalam peparu, darah yang memasuki kapilari peparu mengandungi tekanan separa karbon dioksida tinggi berbanding udara dalam alveolus. Pening dah. Pening dah dah. Sebab apa? Sebab dia start dengan karbon dioksida. So maknanya darah yang memasuki kapilari peparu dari peparu nak pergi ke sebenarnya cikgu tak suka gambar dia sebab tu jadi payah gambar ni. Okey, jadi darah yang memasuki kapilari peparu mengandungi tekanan separa ni. Maksudnya kepekatan lah. Maknanya dia mempunyai karbon dioksida yang banyak berbanding udara dalam alveolus sebab dia nak keluar. Sekarang awak kena bayangkan sekarang karbon dioksida nak keluar. Dari nak keluar, nak pergi ke alveolus, kita nak hembus keluar. Awak faham dah ayat ni? Dia jadi payah ayat ni sebenarnya. Okey, jadi sekarang darah dia nak keluar dah ni. Kita nak hembus, kita nak keluar lah, nak keluarkan karbon dioksida. Jadi maknanya karbon dioksida tinggi dalam kapilari peparu berbanding udara dalam alveolus. Sebab apa? Dalam alveolus sekarang oksigen yang banyak. Bolehkah? Contoh macam ni. Katakan ni alveolus. Ni katakan ni kapilari darah awak. So sekarang kita bayangkan lo ni karbon dioksida nak keluar. So karbon dioksida tinggi di sinilah. Karbon dioksida tinggi dalam peparu. Dan sekarang karbon dioksida rendah dalam alveolus. Kenapa karbon dioksida rendah dalam alveolus? Sebab yang banyak adalah oksigen tinggi. Jadi cikgu ulang balik deh. Dalam peparu, okay, bayangkan sini kawasan dia ni. Dalam peparu, darah yang memasuki kapilari peparu mengandungi tekanan separa karbon dioksida tinggi berbanding udara dalam alveolus. Maknanya karbon dioksida tinggi dalam peparu berbanding karbon dioksida dalam alveolus. Boleh eh? Okay, nombor 2. Tinggi nak pergi ke rendah. So karbon dioksida meresap keluar dari kapilari peparu. Nampak tak? Sebab di sini dia tinggi daripada peparu, maka tinggi akan meresap pergi ke tempat rendah. Jadi karbon dioksida meresap keluar dari kapilari peparu ke alveolus, lalu disingkir keluar melalui hidung dan mulut ke atmosfera. Boleh kedok dulu. Sebab buku teks kita yang ni dia payah sikit. Buku teks baru ni. Okey, jadi awak fokus yang ni, yang kotak yang pertama ni dia nak cerita tentang karbon dioksida nak keluar dari peparu. Okey, dari peparu nak pergi ke alveolus, dari alveolus terus keluar melalui hidung atau mulut. Jadi bila nak keluar di peparu ni karbon dioksida kena banyak, sini karbon dioksida kena rendah. Jadi awak kata tekanan separa karbon dioksida tinggi dalam peparu berbanding karbon dioksida dalam alveolus. Jadi tinggi ke rendah cikgu kata. Jadi karbon dioksida tinggi dalam peparu meresap keluar pergi ke alveolus, pergi ke alveolus dan lalu disingkir keluar melalui hidung dan mulut ke atmosfera. Dapat dah? Okey, seterusnya. Cikgu nak cerita pasal yang ni dululah. Okey, supaya awak faham dah. Okey, now kita nak pergi kepada tekanan separa oksigen deh. Okey, sekejap deh. Okey, kita tengok yang ni pula. Petak yang warna biru. Arteri pulmonari, bila cikgu sebut arteri, namanya salur darah lah. Arteri ni adalah salur darah arteri. Jadi salur darah arteri, nama pulmonari, jenis pulmonari, okay. Arteri pulmonari adalah salur darah yang mengangkut darah terdi oksigen. Bila ada perkataan terdi,
Maksudnya kurang oksigen, banyak karbon dioksida bawa pergi ke peparu. Jadi awak nampak tak dia warna biru ni? Bila warna biru maknanya dia ni mengangkut darah kurang oksigen. Sekali lagi cikgu ulang, arteri pulmonari. Awak dah belajar masa menengah rendah, kita ada salur darah arteri dengan vena. Dan kenapa dia ada nama pulmonari, karotid, mesentery? Sebenarnya nama-nama di belakang arteri, nama-nama di belakang vena ni menunjukkan di mana salur darah tu berada. Okey, contoh kalau cikgu kata arteri pulmonari, oh maknanya ni salur darah arteri yang nak pergi ke peparu. Sebab dia pulmonari ni peparu. Jelas Kalau cikgu sebut arteri karotid, maknanya oh ini salur darah arteri yang nak pergi ke otak. Dia ada nama belakang dia tu menunjukkan tempat salur darah tu berada di mana. Okey, contoh lagi. Vena portal hepa. Vena portal hepa. Oh maknanya vena ni salur darah vena yang nak pergi ke mana. Okay, dia ada nama dia. Kalau cikgu kata arteri hepa. Arteri hepa. Maknanya salur darah arteri nak pergi ke hati. Okay, jadi sekarang kalau dia kata arteri pulmonari, maknanya arteri adalah salur darah yang mengangkut darah terdi oksigen, iaitu darah yang kurang oksigen. Sebab apa dia kurang cikgu? Sebab dia banyak karbon dioksida, dia nak hantar pergi ke peparu. Boleh, arteri pulmonari ni nak bawa darah kurang oksigen, sebab tu dia warna biru ni, salur darah dia bawa darah kurang oksigen pergi ke peparu. Dan dia dia ada dua lah, dia boleh bawa pergi ke kanan dan ke kiri. Okay, kemudian jadi bila dia bawa darah kurang dia bawa darah kurang oksigen, maka kita kata tekanan separa oksigen rendah. Sebab dia bawa darah banyak karbon dioksida. Maka tekanan separa karbon dioksida tinggi. Boleh? Okay. Yang oksigen ni lepas ni cikgu cerita dah. Yang lepas ni oksigen tu lepas ni cikgu cerita. Cikgu sekarang ni tengah cerita pasal darah yang banyak karbon dioksida tu. Okay. Kemudian ada pelajar tanya, cikgu mari mana karbon dioksida banyak-banyak tu? Okey, sebenarnya karbon dioksida ni dia datang daripada respirasi sel. Kenapa? Sebab di sel, di otot, di sel-sel otot kita, di sel-sel otot, di sel-sel badan kita ni berlaku proses respirasi sel. Iaitu proses pengoksidaan glukosa, iaitu proses membakar glukosa untuk menghasilkan tenaga. Awak dah belajar kan glukosa dibakar oleh oksigen, maka terhasillah karbon dioksida, air dan tenaga 2898 kilojoule. Jadi karbon dioksida banyak-banyak ni lah yang kita perlu keluarkan melalui hidung dan mulut. Okey, jadi respirasi sel membebaskan karbon dioksida menyebabkan tekanan separa karbon dioksida adalah tinggi dalam peparu tadi yang kita belajar mula-mula tadi. Cikgu kata tekanan separa karbon dioksida tinggi dalam peparu. Aku tanya, mari mana cikgu karbon dioksida banyak-banyak? Datangnya daripada pembakaran glukosa menghasilkan karbon dioksida ni. Okey, jadi karbon dioksida akan meresap keluar dari sel badan yang buat pembakaran glukosa tadi, keluar pergi ke kapilari tisu, iaitu daripada tinggi daripada sel badan pergi ke rendah dan diangkut pergi ke peparu. Okey. Okey, sekejap cikgu akan padam balik, cikgu akan ulang balik, cikgu akan start semula supaya awak faham dah. Cikgu akan start dengan pembakaran glukosa dulu. Saat ni cikgu cerita baru supaya awak dapat gambaran dulu. Okey, sekejap cikgu padam dulu. Okey, supaya awak fahamlah proses dia. Yang ni cikgu baca pada buku teks dulu. Okey, now cikgu nak cerita satu persatu dengan molek. Okey, macam ni Okey, yang pertama, badan kita buat
sel badan kita, dengar sel badan kita buat pembakaran glukosa. Okay? Di sel badan kita ni selalu berlaku respirasi sel. Di sel-sel badan kita ada banyak sel badan berlaku proses respirasi sel. Apa dia respirasi sel? Iaitu proses pengoksidaan glukosa. Pengoksidaan ni maksudnya pembakaran glukosa. Bila cikgu sebut pengoksidaan glukosa, awak kena nampak dalam kepala awak, oh ada oksigen membakar glukosa. Jadi proses ni kita panggil pengoksidaan glukosa. Dia pun bakar glukosa yang awak makan nasi, awak makan roti, awak makan tepung, maka terhasillah karbon dioksida, air dan tenaga. Tenaga sebanyak 2898. Tenaga ni lah yang awak gunakan untuk belajar, bermain, melompat dan sebagainya. Okey, karbon dioksida ni dia tak boleh berada di dalam badan. Nanti jadi darah awak berasid. Jadi macam-macam mana selepas buat pembakaran ni, karbon dioksida mesti dikeluarkan. Jadi respirasi sel membebaskan karbon dioksida, menyebabkan tekanan separa karbon dioksida tinggi. Jadi sekarang sebab banyak karbon dioksida, maka tekanan separa karbon dioksida pun tinggilah. Tinggi mana? Tinggi dalam kapilari tisu. Tinggi dalam sel. Tinggi dalam sel berbanding dalam kapilari darah. Okay, jadi sebab cikgu kata tinggi dalam sel, maka daripada sel, karbon dioksida akan meresap ke kapilari tisu. Kapilari ni ialah salur darah lah. Okey, jadi yang nampak dekat sini, daripada tinggi karbon dioksida di dalam sel meresap pergi ke kapilari tisu. Karbon dioksida rendah sini. So daripada tinggi pergi ke rendah. Okey, kemudian daripada situ, nampak tak ni? Ni semua ni kapilari belakang ni. Kapilari ambil daripada sel-sel badan kapilari, dia bawa semua karbon dioksida, pergi ke, masuk balik dalam jantung, bawa pergi ke peparu. So sebab tu dia kata arteri pulmonari adalah salur darah yang bawa darah kurang oksigen. Kenapa kurang oksigen? Sebab karbon dioksida banyak sangat. Okey, bawa gimana? Bawa masuk ke dalam peparu. Okey, bawa masuk dalam peparu. Jelas Okey. Kemudian, apa jadi dalam peparu? Dalam peparu, darah yang bawa banyak oksigen tadi, sekarang mengandungi banyak tekanan separa karbon dioksida tinggi berbanding dalam alveolus. Jadi, karbon dioksida dari peparu meresap ke alveolus, dari alveolus disingkir melalui hidung dan mulut. Jelas Jadi cara nak baca untuk karbon dioksida ni supaya awak faham ialah awak kena start baca hak ni dulu. Awak kena baca hak bawah dulu. Kalau cikgu jadi awak, cikgu akan baca hak bawah dulu tu. Respirasi sel membebaskan karbon dioksida, tak start baca tu dulu. Kalau cikgu jadi awak, cikgu tak baca yang atas pening. So cikgu baca yang ni dulu. Mari mana karbon dioksida banyak-banyak. Lepas tu daripada situ dibawa ke oleh arteri pulmonari. Bawa pergi ke peparu. Dari peparu barulah awak baca yang ni. So jelas nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, habis yang tu. Okey, kemudian. Ni tentang oksigen pula. Okey, oksigen pula Okey, kita baca yang ni dulu. Tekanan separa oksigen tinggi dalam alveolus. Apa cikgu tinggi dalam alveolus? Sebab oksigen masuk, kita sedup. Jadi oksigen banyak dalam alveolus. Oksigen ni awak sedup ni. Jadi dia pun tinggi dalam alveolus berbanding udara dalam kapilari peparu. Ni kapilari darah. So ni oksigen tinggi dalam alveolus, oksigen rendah dalam peparu, kapilari peparu. Jadi cikgu kata daripada tinggi ke rendah. Maka oksigen tinggi dalam alveolus meresap keluar ke dalam kapilari peparu. Awak nampak? Daripada tinggi dia akan meresap keluar masuk dalam kapilari peparu. Bila dah masuk dalam kapilari peparu, oksigen akan bergabung dengan hemoglobin. Hemoglobin ni dia duduk dalam sel darah merah. Sel darah merah duduk tunggu dah ni. So dalam sel darah merah ni ada hemoglobin. Jadi oksigen akan masuk dalam sel darah merah, bergabung dengan hemoglobin dalam eritrosit sel darah merah, membentuk oksihemoglobin.
Boleh ke tak tu? Oksigen masuk dalam alveolus. So tekanan separuh oksigen tinggi. Tinggi nak pergi ke rendah. Jadi daripada tinggi meresap masuk dalam kapilari darah. Dalam kapilari darah tu sudah ada eritrosit. Eritrosit ni sel darah merah lah. Eritrosit ni sel darah merah. Dalam sel darah merah ada hemoglobin. Jadi sekarang oksigen bergabung dengan hemoglobin. Okey. Bergabung dengan hemoglobin, maka jadilah oksihemoglobin. Apabila darah sampai ke tisu melalui kapilari tisu, tekanan separuh oksigen dalam darah lebih tinggi daripada tekanan separuh oksigen dalam sel badan. Okey, jadi sekarang oksihemoglobin pun bawa lah. Oksihemoglobin dia pun bergerak dalam salur darah, bergerak dalam bentuk oksihemoglobin. Bila sampai dekat sel badan, sekarang dalam kapilari darah ada oksigen banyak, ni sel badan sikit oksigen. Okay, sel badan sikit oksigen. Okay, jadi apa jadi? Oksihemoglobin terurai. Kan tadi dia bergerak dalam bentuk oksihemoglobin. Jadi sekarang oksihemoglobin pun pecah dan oksigen akan keluar dari kapilari tisu masuk ke dalam sel badan sebab apa? Daripada tinggi pergi ke rendah. Boleh ke? Okey. Kemudian, tadi cikgu dah sentuh arteri pulmonari. Okey. Siapa bawa darah banyak tadi? Dia akan dibawa oleh salur darah yang bernama vena pulmonari. Okey, jadi vena pulmonari adalah salur darah yang mengangkut darah beroksigen. Bila sebut ber tu maksud dia darah banyak oksigen. Sebab tu kalau tengok ni vena pulmonari ni warna dia merah. Kenapa merah? Sebab dia bawa darah banyak oksigen. Okay, jadi bila dia bawa masuk ke dalam jantung pump ke seluruh badan, hantar ke sel-sel kaki, sel tangan awak, sel kepala awak, maka dia bawa dalam bentuk apa? Dalam bentuk oksihemoglobin. Bila sampai dekat sel sini, oksihemoglobin terurai dan oksigen meresap keluar pergi ke sel-sel badan. Oksigen tu untuk apa cikgu hantar ke sel-sel badan? Oksigen akan digunakan untuk buat respirasi sel tadi. Pembakaran glukosa tadi. Okey dah. Okey. Kalau tak faham juga, nanti cikgu akan snap nota. Cikgu ada buat sebenarnya untuk pelajar-pelajar sebelum ni. Cikgu buat pecah satu-satu. Cikgu buat ni cerita oksigen dulu. Ni cerita karbon dioksida dulu. Nanti cikgu hantar yang tu dah. Okey, so kita sambung lagi. Sebab kalau cikgu duduk lama-lama dekat satu-satu topik ni tak habis topik kita. Okey, kemudian pengangkutan karbon dioksida dalam sistem peredaran darah sebenarnya diangkut melalui 3 cara. Sebab karbon dioksida ni banyak sangat, jadi karbon dioksida ni dia ada 3 cara diangkut dalam peredaran darah kita. Iaitu yang pertama, sebanyak 70% diangkut dalam bentuk ion bikarbonat. 70% diangkut dalam bentuk ion bikarbonat, HCO3. 23% karbon dioksida lagi bergabung dengan hemoglobin membentuk karbaminoglobin. Awak jangan tukar dengan oksigen ya. Oksigen dia ada satu cara je. Oksigen diangkut dalam peredaran darah kita satu cara je, iaitu oksigen campur hemoglobin. Tulisan cikgu ni huduh sikit sebab cikgu guna mouse, cikgu tak guna pen. Okey, maka kalau oksigen bergabung dengan hemoglobin dia akan jadi sebab oksigen kan, oksihemoglobin. Dia satu cara je kalau oksigen. Tapi kalau karbon dioksida awak kena hati-hati. Dia ada 3 cara. 70% diangkut dalam bentuk ion bikarbonat. 23% bergabung dengan hemoglobin. Dia akan jadi karbaminohemoglobin. Karbaminohemoglobin. Manakala 7% lagi karbon dioksida diangkut sebagai asid karbonik. Ion bikarbonat, karbaminohemoglobin dan asid karbonik. Boleh? Okey. Okay, now kita nak pergi kepada
pengangkutan karbon dioksida dari sel badan ke kapilari tisu. Yang ni sebenarnya cikgu dah sentuh dah tadi. Okey, kita baca. Karbon dioksida yang dibebaskan oleh sel badan berpadu dengan air yang ada dalam eritrosit lalu membentuk asid karbonik. Kan tadi cikgu dah katakan 7% terlarut sebagai asid karbonik. Jadi karbon dioksida yang banyak-banyak yang dibebaskan oleh sel badan melalui proses respirasi sel tadi, dia akan masuk dalam eritrosit. Eritrosit ni sel darah merah lah. Dia masuk dalam sel darah merah, bergabung dengan air dalam sel darah merah lalu jadi asid karbonik. Enzim karbonik anhydrase dalam eritrosit memangkinkan tindak balas ini. Jadi dalam sel darah merah tu ada enzim. Enzim nama karbonik anhydrase. Asid karbonik kemudian terurai kepada ion bikarbonat dan ion hidrogen. Kemudian ion bikarbonat meresap ke dalam kemudian ion bikarbonat meresap ke dalam plasma darah dan diangkut ke paru-paru. Boleh ke? Jadi sekarang awak dah belajar, satu dia jadi asid karbonik. Bila dia dah jadi asid karbonik, ada enzim karbonik anhydrase memangkinkan tindak balas ni, maka terhasillah ion bikarbonat. Ion bikarbonat meresap masuk dalam plasma darah, lalu dibawa ke paru-paru dan keluar melalui hidung. Okey, itu satu. Okey, yang kedua, dari kapilari paru-paru ke alveolus pula. Okey. Setibanya di kapilari paru-paru, ion bikarbonat dalam plasma darah meresap semula ke dalam eritrosit. Bolehkah pihak kedok? Tadi dia dah jadi ion bikarbonat kan? Dia pecah. Pecah jadi ion bikarbonat. Sekarang dia masuk balik dalam sel darah merah, bergabung dengan ion hidrogen semula, lalu jadi asid karbonik. Asid karbonik terurai pecah menjadi karbon dioksida dan air. Bila dah jadi karbon dioksida, barulah dia boleh meresap keluar melalui kapilari paru-paru ke dalam alveolus. Dari alveolus disingkirkan melalui hidung. Bolehkah? So kalau awak tengok sini, sebenarnya dia pening lah. Dia pening buat apa? Sebab daripada sel badan, awak kena baca satu-satu dah. Daripada sel badan nak pergi ke tisu dulu. Dibawa oleh sel darah. Pergi ke kapilari itu. Dari kapilari, dia nak pergi ke alveolus. Jadi dia ada 3 cara. Jadi semua ni, dua-dua ni, dia menerangkan mengenai 3 cara tadi. Bila dia jadi asid karbonik, bila dia jadi karbaminohemoglobin, bila dia jadi asid karbonik. Yang ni tak ada cara lain, awak kena hafal. Dah. Okey. Kemudian, cikgu buat dalam cara yang mudah lah. Okey, cuba kita tengok. Tadi kita duk baca je. Okey, cuba kita tengok. Yang ni bermula daripada sel badan nak pergi ke kapilari tisu. Cuba awak tengok molek dah. Cikgu dah buat senang. Cikgu buat satu-satu biar nampak peringkat dia. Okey, jadi sekarang karbon dioksida dibebaskan dari sel badan. Dibebaskan dari sel badan daripada proses pengoksidaan glukosa tadi. Dia bakar-bakar glukosa. Dia pun berpadu dengan air. Air itu ada dalam sel darah merah. Jadi bila dia berpadu dengan air, maka jadilah asid karbonik. Boleh? Okey. Sekarang, asid karbonik anhydrase dalam sel darah merah akan membantu tindak balas ini. Tindak balas apa? Iaitu dia akan pecahkan asid karbonik. Sebab sekarang tadi kan dia jadi asid karbonik. Dia akan bantu pecahkan asid karbonik menjadi ion bikarbonat dan ion hidrogen. Bila dah jadi ion bikarbonat, barulah dia boleh meresap keluar daripada kapilari itu ke dalam plasma darah dan diangkut pergi ke paru-paru. Jadi maknanya dia bergerak dalam bentuk ion bikarbonat sebanyak 70% pergi ke paru-paru. Okey, bila sampai dekat paru-paru, ion bikarbonat 70% tadi, okey, meresap masuk balik dalam sel darah merah.
Tadi dia tak ada dalam darah merah. Sekarang dia masuk balik. Dia sampai dah dekat peparu, dia masuk balik dalam sel darah merah. Bila dia masuk balik, dia bergabung dengan ion hidrogen untuk membentuk asid karbonik. Maksudnya tadi dia berpisah daripada asid karbonik, pecah. Sekarang dia masuk balik. Jadi asid karbonik balik. Dan asid karbonik pecah balik, jadilah karbon dioksida dan air. Karbon dioksida inilah yang keluar daripada kapilari peparu pergi ke alveolus. Alveolus bawa singkir keluar melalui hidung atau mulut. So maknanya cerita dia bermula daripada sini, awak baca, awak hafal, kemudian daripada sini dia pergi ke sini balik di kapilari peparu. Tak ada cara lain, awak kena hafal. Ni silibus baru. Dia kata Pak tahun lepas tak belajar yang ni. Okay, silibus lama tak ada benda ni. Tak ada benda ni. Awak kena belajar benda ni. Tu yang awak rasa rumit sangat. Okay. Now kita pergi kepada praktis formatif 8.3. Apakah nilai tekanan separuh oksigen dalam tekanan atmosfera? Jadi tekanan separuh oksigen ialah 160 mmHg. Dah. Okey, yang ni yang kena hafal ni. Yang ni memang nilai dia. Kena hafal. Okey, dan nombor 2. Dalam bentuk apakah karbon dioksida diangkut di dalam sistem peredaran darah? So, karbon dioksida diangkut dalam 3 bentuk. Iaitu 70% ion bikarbonat, 23% sebagai asid karbonik, 70% asid karbonik dan 23% karbaminohemoglobin. Kalau boleh cikgu nak nombor sini 70%, 7% dan 23%. Okay, soalan 3. Terangkan pengangkutan karbon dioksida dari kapilari peparu ke alveolus. Okay, setibanya di kapilari peparu, cerita cikgu tadi yang ada jadual saat ni. Setibanya di kapilari peparu, ion bikarbonat di dalam plasma darah meresap masuk balik dalam eritrosit. Bergabung dengan ion hidrogen. Jadi asid karbonik. Asid karbonik pecah terurai jadi karbon dioksida dan air. Karbon dioksida meresap keluar melalui kapilari peparu ke dalam alveolus dan disingkir keluar. Okay, soalan 4. Dalam bentuk apakah oksigen diangkut ke tisu? Oksigen sangat mudah. Oksigen dia satu cara je. Iaitu oksigen bergabung dengan hemoglobin dalam bentuk oksihemoglobin. So nombor 3 ni payah sikit lah. Karbon dioksida memang tak ada cara lain. Awak kena hafal. InsyaAllah cikgu akan cuba cari cara terbaik lah untuk awak mudah hafal dah. InsyaAllah cikgu akan cuba cari. Mungkin cara senang nak mengingat ke. InsyaAllah cikgu akan cuba dah. Okey, seterusnya. Last ni. Okey, 8.4. Isu kesihatan berkaitan dengan sistem respirasi manusia. Okey, chronic obstructive pulmonary disease atau kita panggil COPD, chronic obstructive pulmonary disease, iaitu penyakit yang merangkumi penyakit asma, bronchitis kronik dan emfisema. Ada di antara kawan-kawan awak ada asma. So siapa-siapa yang ada asma ni, maknanya dia ni ada COPD, iaitu chronic obstructive pulmonary disease. Dalam penyakit emfisema, okay, kita pergi emfisema dulu. Dalam penyakit emfisema, alveolus hilang kekenyalan dan saiz bertambah. Okey, kita tengok gambar ni. Okey, gambar. Sekejap lah. Kita cari bronchio pesakit asma. So kita cari yang emfisema. Okey, alveolus. Nampak tak? Alveolus dia hilang kekenyalan. Jadi bila dia hilang kekenyalan, dia jadi dia jadi besar lah macam kita kat gini. Katakan contoh ada spring. Spring tu sebelum ni dia kenyal kan. Kita tarik pun dia jetak. Tapi bila lama-lama dia jadi longgar. Kita tarik pun dia tak berapa nak jetak dah. Itu maksud dia. So untuk orang yang ada emfisema ni, alveolus dia hilang kekenyalan menyebabkan saiz dia jadi bertambah. Lagi, dinding alveolusnya rosak menyebabkan jumlah luas permukaan alveolus berkurang dan pertukaran gas menjadi kurang efisien.
Awak belajar dengan cikgu sebelum ni kan, cikgu kata alveolus ni dia banyak-banyak macam buah anggur, kecil-kecil banyak-banyak ni untuk tambah JLP. Okay, sebab tu benda tu kecil-kecil banyak-banyak. Tapi bila dia dah jadi besar macam ni, dia dah jadi longgar, JLP dia berkurang. Ingat tak cikgu ada ajar, okay, saiz kecil, saiz baju kecil, jumlah luas permukaan yang kena sirap tu besar. Awak hafal formula dah. Bila saiz tu kecil, JLP dia besar. Tapi bila saiz tu besar, JLP dia kecil. Awak belajar dah sebelum ni deh. Awak kena ingat tu, kalau saiz besar, okay, saiz besar, JLP kecil. Kalau saiz kecil, sebab tu alveolus tu kecil, banyak, kecil sebab JLP dia besar. Supaya jumlah luas permukaan untuk dia serap gas tu banyak. Okey, jadi sekarang untuk orang yang ada penyakit emfisema ni, alveolus dia jadi besar bodoh gitu. Jadi besar, longgar. Jadi bila besar, maknanya saiz dia besar, JLP dia kecil. Sebab tu dia kata jumlah luas permukaan alveolus berkurang menyebabkan pertukaran gas jadi kurang efisien. Fahamkah? Sebab bila besar, gas tu nak pergi sini lagi, nak pergi situ lagi, nak pergi sini lagi. Jadi dia jadi kurang efisien. Okey? Tu kalau orang yang ada emfisema. Okey, kalau orang yang ada penyakit bronkitis kronik, bronkiolnya menjadi radang, bengkak dan tersumbat. Maksudnya bronkiol, awak nampak tak? Dia jadi bekok, merah, dia jadi sempit lah. Dia jadi sempit dan tersumbat. Ni bronkiol orang yang normal. Jadi kalau awak tengok sini, bronkiol normal ni, gas pun boleh masuk banyak. Tapi kalau dia dah sempit, bernanah, bengkak, dia jadi sumbat. Okay, ini mengurangkan aliran udara dan menyukarkan pernafasan. Mukus yang banyak terbentuk menyebabkan batuk berterusan. Siliumnya rosak menyukarkan penyingkiran mukus. Ni kalau orang yang ada bronkitis kronik. Jadi dia akan jadi sesak nafas. Dia jadi macam bernafas tu tak cukup. Dia jadi macam nak tarik nafas tu payah. Sebab apa Sebab sempit dia ni. Lagi yang kedua dia akan jadi batuk. Sebab banyak mukus dalam tekak dia. Okey. Tu yang kedua. Yang ketiga, bagi pesakit asma, ni pesakit asma dah. Okay, bagi pesakit asma, dinding bronkiol menjadi bengkak dan menebal. Nampak? Dinding bronkiol dia jadi bengkak dan tebal, menyebabkan bukaan tiub bronkiol menjadi kecil. Sebab bekak, tebal, maka tiub bronkiol tu jadi kecil bukaan dia. Lubang dia jadi kecil. Laluan udara menjadi sempit, menyebabkan pesakit asma jadi sesak nafas. Jadi cara dia, doktor akan bagi inhaler lah. Bila dia seduh inhaler tu yang ada darah dadah. Dia ada dadah stimulan, dadah perangsang. Dadah perangsang tu akan buka balik ni. Dadah perangsang tu akan buka balik selalu ni. So dia pun boleh bernafas dengan baik. Tu kalau pesakit asma. Jadi cikgu perlu kau saya hafal sosok ni? Perlu. Awak kena hafal apa itu emfisema, apa ciri-ciri emfisema, apa ciri-ciri bronkitis kronik, apa ciri-ciri penyakit asma. Boleh So nanti cikgu akan hantar yang ni supaya senang awak nak baca. Kalau emfisema ni apa penyebab dia, kemudian jadi apa, bronkitis kronik apa dia, apa penyebab dia. Okey dah. Ni awak nampak yang ni apa dia jadi susah bernafas dia kata difficulty breathing ni sebab nampaklah tengok ni. Jadi sempit habis ni. Sempit, lepas tu nak masuk dalam alveolus. So bila sempit ni kat dia jadi macam tak cukup seomolah nafas dia. Ni orang yang asma. Sebab asma ni orang normal, ni orang asma pertengahan, yang ni yang teruk dah ni. Okay, boleh boleh tengok, ni orang yang normal, bronkiol dia normal. Yang ni nampak tak sempit dah ni. Sempit sebab apa? Sebab ada bengkak, radang, merah, ada nanah. Okay, yang ni
bila ada cecair berlebihan. So dia akan jadi batuk lah. Okey dah. Ni yang cikgu kata tadi, emphysema tadi. Yang ni orang yang alveolusnya normal. Yang ni yang cikgu kata tadi, dia hilang kekenyalan. So dia jadi macam besar. Mana buat dulu besar. Dia hilang kekenyalan. So kenalah emphysema. Okey, praktis formatif 8.4. Apakah kesan penyakit bronkitis kronik terhadap bronkiol? Okey, jadi bronkitis kronik ni dia menyebabkan bronkiol jadi radang, bengkak, tersumbat dan jadi sempit. Okey, jelaskan keadaan dinding bronkiol pesakit asma. Dinding bronkiolnya jadi bengkak, menebal, bukaan jadi sempit, kecil dan laluan udara sempit menyebabkan oksigen masuk pun sikit, so dia akan jadi sesak nafas. Okey, nombor 3, bagaimanakah penggunaan alat sedut inhaler membantu seseorang pesakit asma bernafas? Okey, jadi cikgu kata tadi bila orang asma sedut inhaler dia tu, alat sedut dia tu ada dadah, ada ubat Jadi mengurangkan keradangan dan membuka laluan tiup bronkiol. Dia akan buka balik salur tiup dia tu. Memudahkan aliran udara. Terangkan mengapa pertukaran gas menjadi kurang efisien bagi pesakit yang menghidap penyakit emphysema. Kalau emphysema ni awak ingat macam ni, alveolus dia rosak. Kalau emphysema, alveolus rosak, luas permukaan alveolus berkurang. Sebab apa? Sebab dia dah jadi besar. Dia dah jadi besar, GLP dia kurang. Menyebabkan pertukaran gas menjadi kurang efisien. Okey, cikgu habis di sini. Ada apa-apa nak tanya? Jadi hari Selasa kita akan masuk tajuk baru. Jadi sepanjang Ahad, Isnin, cikgu nak awak sudahkan praktis formatif, sumatif. Okey, ada apa-apa nak tanya? Ya. Apa dia jadi bronkiol tu ada radang yang bengkak, yang tersumbat? Dia kadang-kadang sebab awak terdedah kepada jerebu yang agak teruk, awak terdedah kepada pencemaran udara yang teruk ataupun persekitaran awak duduk tu ada banyak asap, ada banyak orang kata habuk-habuk debu. Cikgu nyaris nak kena bronkitis masa cikgu masa tu banjir. Awak ingat banjir 2014, banjir besar tu, sekolah cikgu kena teruk. Sekolah cikgu mak-mak tu siapa butuh meja. Jadi awak bayangkan bila sekolah buka selepas banjir tu banyak seluk-seluk tu, seluk yang tebal tu, seluk-seluk tebal daripada sungai tu. Cikgu pun jadi ambil masa untuk basuh mak-mak, basuh kelas. Tiap-tiap hari pergi sekolah basuh meja, basuh mak-mak, basuh kelas. Jadi seminggu selepas tu bila benda tu dia akan jadi berabuk tau. Dia jadi habuk naik, habuk debu-debu tanah tu. Jadi masa tu cikgu mula dah batuk. Cikgu jadi macam batuk dia tak hilang. Batuk seminggu, 2 minggu sampai sebulan, 2 bulan tak hilang. Habis botol-botol obat dah. Jadi bila pergi, doktor dah x-ray cikgu punya paru-paru. Doktor kata ada banyak cecair. Dan awak ni kalau tak ni juga awak akan kena bronkitis. Jadi bronkitis ni sebab pencemaran udara. Okey, lagi? Okey, ada nak tanya apa-apa lagi? Yes? Cilium. Cilium? Cilium tu yang mana satu Oh, cilium yang mana satu? Ingat tak kita dah belajar bab 2? Ingat tak itu dekat kita punya trakea, dekat kita punya salur pernafasan, kita ada banyak tisu epitelium yang ada cilium. Cilium tu ialah bulu-bulu rambut-rambut. Dia ada dekat kita punya salur pernafasan, fungsi dia untuk menyapu habuk-habuk dan debu. Sapu habuk-habuk dan debu dan menyebabkan kita ni jadi bersin. Jadi bila kita bersin tu, udara kotor, habuk-habuk debu tak masuk. Tu dia ada dekat bab 2 ni, awak boleh tengok di buku teks muka surat. Kalau nak baca balik, awak tengok di muka surat 32. Tu cilium dah. Okey, lagi ada nak tanya? Muka surat 32 dah. Lagi? Ada lagi? Okey, kalau tak ada apa-apa, so kita jumpa hari Selasa dah. Kita jumpa hari Selasa pukul 1.10. Kita masuk bab 9. Okey kelas.
Baik cikgu. Okey cikgu. Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama Christina. Okey, jangan lupa untuk study untuk test